Isu mengenai usul undi tidak percaya sedang berlegar susulan beberapa ahli Parti Pejuang termasuk Tun Dr. Mahathir Mohamad dilaporkan menghantar surat kepada Yang di-Pertua Dewan Rakyat untuk membawa usul tersebut di Parlimen. Kita mahu membincangkan mengenai perkara ini bersama di talian Skype ialah pakar perlembagaan yang juga Fellow Penyelidik Undang-Undang Perlembagaan Pusat Polisi Perdana Universiti Teknologi Malaysia Dr. Muhammad Fathi Yusof. Dr. Muhammad Fathi, bagaimana agaknya kita nak memahami mengenai usul undi tidak percaya dalam sistem demokrasi berparlimen kita dan bagaimana kedudukan usul undi tidak percaya dalam peraturan mesyuarat Dewan Rakyat ini? Okey, terima kasih Hasni. Yang pertamanya, bila kita menyebut tentang usul undi tidak percaya ini, dia disebut berkaitan dalam satu peruntukan di bawah perkara 43 yang menyebut tentang situasi apabila seseorang Perdana Menteri hilang kepercayaan anggota Dewan Rakyat. Cumanya di dalam semangat perlembagaan perlu kita meneliti terlebih dahulu sebenarnya apa motif dan juga tujuan sesuatu usul tidak percaya. Mungkin kita perlu bertanyalah kepada tokoh-tokoh yang telah mengemukakan usul berkenaan, apa sebenarnya di dalam fikiran mereka, apa tujuan mereka mengemukakan usul itu. Sebab jika kita perhatikan, yang pertamanya kita perlu jelas bahawa jika sekiranya seseorang Perdana Menteri itu tidak mempunyai kepercayaan atau hilang kepercayaan, belum bermakna terdapat tokoh lain yang dapat menggantikan beliau yang mendapat kepercayaan majoriti anggota Dewan. Kalau semata-mata usul itu dikemukakan untuk menjatuhkan Perdana Menteri misalnya, timbul satu persoalan, adakah ada tokoh lain yang boleh menggantikan? Jika sekiranya sekadar menyebut jumlah nama itu memang itu bukan kaedah untuk menggantikan. Perlu buktikan secara jelas siapa yang sebenarnya nak menyokong tokoh yang lain itu. Sebab itu bagi saya, bila kita bercakap tentang usul undi tidak percaya ini, kita kena berbalik kepada semangat dan juga tujuan ia diwujudkan di dalam sistem demokrasi negara kita. Dan dalam konteks kita rakyat ini sedang berdepan dengan wabak COVID-19 ini, saya percaya kesan daripada usul itu jika sekiranya dia terus berjalan mungkin menyebabkan seorang Perdana Menteri terpaksa meletakkan jawatan. Dan selepas daripada itu negara berdepan dengan situasi tidak ada tokoh yang benar-benar mendapat majoriti sokongan ahli Dewan Rakyat dan rakyat terpaksa berdepan dengan pilihan umum ke-15 dalam tempoh wabak COVID-19 ini. Dan saya percaya sebab itulah bagi saya setiap apa yang dilakukan oleh ahli politik ini perlu mengambil kira hati nurani rakyat. Dan pesanan Yang di-Pertuan Agong itu sangat penting supaya setiap ahli politik mengambil berat tentang kebajikan rakyat, kepentingan rakyat, masa depan negara, ekonomi, sosial dan sebagainya berbanding dengan kepentingan politik yang sebenarnya lebih bersifat kepartian dan juga individu. Doktor, jadi apa yang boleh kita jangkakan selepas ini, Doktor? Saya melihat berdasarkan kepada realiti atau amalan sebelum ini, biasanya usul-usul demikian akan diletakkan dalam jadual ataupun acara persidangan dan menjadi kebiasaan keutamaan diberikan kepada urusan-urusan kerajaan. Dan kita tidak pasti sejauh mana usul itu dapat berjaya ditimbulkan untuk dibentangkan. Cumanya bagi saya, persoalan sama ada usul itu dibentangkan atau tidak itu bukan satu persoalan yang besar. Perkara yang lebih besar ialah sejauh mana Perdana Menteri mendapat sokongan majoriti, dan ia boleh dibuktikan melalui beberapa cara yang lain, termasuklah melalui usul berkaitan dengan perbekalan yang dijangka akan dibentang di dalam persidangan Dewan tidak lama lagi. Dan sebenarnya itu merupakan satu ujian yang sudah cukup besar bagi seorang Perdana Menteri untuk diukur sama ada beliau mendapat sokongan majoriti anggota Dewan atau tidak. Baik, Doktor, adakah kebenaran untuk membahaskan usul tersebut terletak semata-mata di bawah keputusan Yang di-Pertua Dewan Rakyat, Dato' Azhar Azizan Harun, dan sekiranya keutamaan tidak diberikan, apakah yang akan berlaku? Di dalam Dewan Rakyat, dia berjalan berdasarkan peraturan yang telah termaktub
berdasarkan kepada amalan. Dan jika diperhatikan begitulah, dari sudut urutan tidak boleh dielakkan, urusan kerajaan perlu diutamakan dan terpulang kepada sejauh mana urusan kerajaan yang ada itu jika sekiranya tidak banyak, maka terdapat kemungkinan usul undi tidak percaya itu dapat dibentangkan di dalam parlimen nanti. Baik, terima kasih Dr. Muhammad Fatty atas kupasan sementara tadi.